Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini, yang telah memberi peluang kepada kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang kepada hamba-Nya. Maka beruntunglah bagi hamba-Nya yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dan sentiasa memperbaiki dirinya agar menjadi hamba Allah yang saleh. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya apabila kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita memperlengkapkan diri kita untuk menjadi hamba Allah dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu wahai hamba Allah boleh ingkar dengan Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, sedangkan kamu diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Kemudian kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amalan kita nanti akan dibentang oleh Allah. Maka hari ini kita melalui perjalanan kepada Allah. Kita digambarkan seperti orang musafir. Seumpama kita naik dalam sebuah kapal, lalu ketua pada kapal tadi memberitahu bahawa nanti kita akan singgah di sebuah pulau, tapi yang pastinya bukan Pulau Labuan. Singgah di sebuah pulau. Nanti bila singgah di sebuah pulau, kamu kena faham tujuan kamu duduk di pulau itu bukan untuk kekal di situ. Tujuan kamu duduk di pulau itu adalah untuk mencari bekalan. Dan kita akan pergi, ataupun dikatakan bahawa akan pergi satu destinasi yang kekal di situ. Dan sesiapa yang berada di pulau itu, dia mencari bekalan sebanyak-banyaknya, dia untung. Tetapi kalau dia tidak mencari bekalan, dia rugi. Sampai satu masa akan dipanggil semua orang yang singgah di pulau. Maka bila dia naik atas kapal, masing-masing ikut bekalan yang dia bawa. Dan bekalan orang itu tidak boleh dikongsi-kongsi pada orang lain. Maka singgahlah anak-anak kapal itu di sebuah pulau. Bila singgah di sebuah pulau itu, ternyata pulau itu indah, cantik. Maka di situ ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang terpedaya dengan keindahan pulau. Bila ia terpedaya dengan keindahan pulau itu, lalulah dia menyibukkan diri dengan menikmati keindahan pulau. Di dalam hatinya ingat, saya datang ke pulau ini bukan untuk berseronok, untuk cari bekalan, tetapi oleh kerana indahnya pulau tadi, maka ditangguh-tangguhnya mencari bekalan. Apabila sahaja dipanggil oleh ketua kapal tersebut, maka naiklah dia di atas kapal dalam keadaan tidak ada apa-apa bekalan. Golongan yang kedua,
Dia turun dekat pulau tadi, dia melihat pulau ini penuh dengan keindahan. Lalulah dia berseronok dengan keindahan pulau tadi. Tetapi di tengah jalan dia teringat, oh, aku datang ke sini bukan untuk mencari keseronokan, tidak. Aku datang ke sini untuk cari bekalan. Maka di tengah perjalanan dia itu, kehidupan dia di pulau itu, dia sedar. Maka dia telah mengambil keputusan mencari bekalan. Golongan ini kalau sempat mencari bekalan banyak, maka banyaklah. Kalau sedikit, sedikitlah. Kalau dia sempat cari banyak, dia naik atas kapal, dia masih lagi beruntung. Kalau sedikit, dia tetap rugi. Golongan yang ketiga, dia turun daripada kapalnya singgah di sebuah pulau. Dia lihat pulau itu indah, tetapi dia tahu, aku datang ke sini bukan untuk berseronok-seronok. Aku datang ke sini bukan untuk bermain-main di sini. Aku datang di sini untuk mencari bekalan yang sebanyak-banyaknya. Maka walau indah pulau itu, walau banyak nikmat di pulau itu, dia tetap gunakan masanya, dia bersungguh-sungguh mencari bekalan sebanyak-banyaknya. Maka ketika dipanggil dia untuk naik di atas kapal itu, maka dia telah membawa bekalan yang banyak. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang beruntung. Maka demikianlah gambaran kita hidup di atas muka dunia. Kita duduk di atas muka dunia ini, semua sudah tahu sementara. Semua sudah tahu sementara. Namun ada orang yang sudah tahu sementara tetapi disibukkan dengan keindahan, disibukkan dengan kelalaiannya, dan tidak disibukkan dia untuk mencari bekalan. Dan ada orang yang sudah tahu lalu disibuknya mencari bekalan. Siapakah orang yang bijaksana? Lalu dikatakan bahawa gambaran seumpama tadi ada 3 golongan. Ada golongan yang dilalaikan dengan keindahan kehidupan duniawi. Maka sesungguhnya jangan kita dilalaikan oleh kehidupan duniawi. Dunia ini adalah sesuatu yang meletihkan kita. Yang kita kejar-kejar, ia meletihkan kita. Sehingga ulama mengatakan ia umpama fata morgana. Yakni apabila kita duduk di tengah panas, kita nampak daripada jauh umpama ada air. Tapi bila kita pergi ke sana, air itu tidak ada, nampak ke depan sana. Maka itulah dunia. Sifat dunia itu meletihkan kita. Sehingga Abdul Rahman Ibn Auf pun mengatakan, dulu dia dalam keadaan susah, dirasakan memang susah. Tapi bila dia pergi dalam kaya, lagi susah dirasa. Sehinggalah dia tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa apabila seorang tadi ingin mencari dunia di dalam hatinya, dikejar-kejarnya, maka dunia itu juga akan menipu dayanya. Baik kita gambarkan. Hari ini kita tidur, kita bermimpi. Bila kita mimpi, di dalam mimpi kita itu, kita mendapat harta yang banyak. Sebagai contoh. Maka dalam mimpi itu kita gembiralah. Kita sudah dapat harta, kita sudah kaya. Tetapi bila kita terkejut daripada tidur kita, apa yang ada? Tiada apa-apa. Begitulah kita duduk atas muka dunia ini, oh aku nak buat apa saja aku boleh buat. Aku ada apa sahaja. Tetapi bila kita mati, tak ada apa-apa. Inilah dia tipu daya. Kata ulama, dunia itu bukan perlu dimusuhi. Dunia itu tidak perlu dimusuhi. Tetapi dunia itu hendaklah diambil perhatian dan juga hendaklah menjaganya. Semua itu binasa. Dunia itu semua binasa. Kecuali zikrullah. Kecuali yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran yang pertama adalah orang yang menipu daya.
adalah tertipu daya, orang tertipu daya seperti dengan kehidupan dunianya. Sebagai contoh maknanya. Maka bila kita terlalu mengejar dunia, maka akan ditimpa tiga musibah. Terlalu mengejar kehidupan duniawi yang kita lupa akhirat. Siapa yang mengejar dunia tidak lupa akhirat, tidak mengapa. Abdul Rahman Ibn Auf kaya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya, tetapi dia tidak lupa kepada Allah. Yang dimasukkan ada yang lupa kepada Allah. Sesiapa yang menyibukkan diri sehingga lalai kepada Allah Ta'ala, dia akan ditimpa tiga musibah. Musibah yang pertama, Allah Ta'ala akan cabut ketenangan di dalam hatinya sehingga ia tidak ada ketenangan. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, maka aku jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Kata ulama, kehidupan yang sempit itu diberinya rezeki banyak, dijauhkan dia daripada Allah. Ini adalah satu perkara yang ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Yang kedua, musibah yang kedua, Allah Ta'ala akan timpakan dia masalah yang tidak habis-habis. Lepas satu-satu. Perniagaan sudahlah jatuh. Habis perniagaan jatuh pula, isteri pula sakit. Habis isteri sakit pula, maknanya jiran tetangga pula bergaduh. Akhirnya satu. Ini apabila orang itu jauh dengan Allah, ditimpakan musibah kepadanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam hidupnya. Apa makna keberkatan? Keberkatan adalah kebaikan pada agama, kebaikan dalam kehidupannya. Maka apabila seseorang itu berada di atas muka dunia, bila saja dia ini tidak menumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka dibimbangi dalam keadaan dia menjadi orang yang rugi. Itu golongan yang pertama, yang tertipu daya dengan kehidupan, tertipu daya dengan perjalanan hidupnya yang dia sepatutnya beramal dengan amal soleh. Maka kita kena bersyukur kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kekalkan kita dan tambahkan kebaikan kepada kita. Semakin hari semakin baik. Dan segala kesalahan kita, kita perlu memperbaiki. Dan kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah. Golongan yang kedua, golongan yang dia ini dilalaikan sebahagiannya. Lalu dia ingat kepada Allah. Bila dia ingat kepada Allah, dia beramal dengan amal soleh. Itu mengikut keadaannya. Kalau Allah Ta'ala bagi umurnya panjang, maka dilakukan amal ibadat, maka beruntung. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Manusia ini ada yang pertama, umurnya panjang, amalnya banyak. Untung orang yang umur panjang, amalnya banyak. Tetapi kadang-kadang orang yang diberi umur panjang itu dibimbangi, dikena penyakit. Penyakit apa? Yang pertama penyakit tamak, yang kedua penyakit angan-angan panjang. Maka golongan yang kedua yang dikatakan baik adalah orang yang umurnya pendek tapi amalnya banyak. Yang tadi umurnya panjang, amalnya banyak. Yang kedua umurnya pendek tapi amalnya banyak. Dan yang ketiga, yang Allah Ta'ala beri umurnya pendek, amalnya buruk. Wal-iyazubillah. Dan lagi teruk lagi, umurnya panjang, amalnya buruk. Maka kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala jadikan kita orang yang banyak amal di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka golongan yang kedua ini, lalu dia bertaubat kepada Allah. Kalau dia bertaubat kepada Allah, kalau dia sempat buat sebanyak-banyak, dia beruntung. Maka ada orang yang bertaubat ketika umurnya 50, ketika umurnya 60. Apapun, sesiapa yang memasukkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertaubat, dia beruntung. Saya ingin menceritakan kisah satu orang, pengalaman hidup saya dengan seorang hamba Allah.
Dia ini dahulu dia menceritakan bahawa dia sering masuk penjara, keluar penjara. Kemudian dia keluar, dia berubah. Dan saya tidak mengenali dia, lalu dia ikut kuliah kita. Sehingga satu hari dia pun berubah, pakaiannya sentiasa pakai jubah. Yang lebih takjub lagi, saya melihat bahawa ibadatnya mengatasi ibadat kita yang sedikit. Waktu duha diperginya masjid, di semayanya qadha, ni memang betul-betul insaf dia. Betul-betul insaf dia. Berubah dia sehingga saya melihat dia di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak rehat dia, siang malam tidak ada rehat. Siang itu dia sama isterinya buat makanan, kemudian panggil orang, ambillah bubur lambuk yang dia buat ni percuma saja. Dia betul-betul infakkan hartanya, dia betul-betul infakkan tenaganya, masanya untuk Allah. Dia kata, tak ada masa dah ustaz, saya nak tebus kesalahan saya dahulu. Nak tebus kesalahan dia dahulu. Sehingga saya tengok tengah-tengah hari tu waktu duha pergi masjid, tak ada orang je duduk dalam masjid. Buat apa? Sembahyang qadha. Habiskan masa dengan begitu saja. Saya cuba menandingi dia, tak mampu kita. Bersungguh-sungguh dia buat. Sentiasa menangis pada Allah. Menangis. Dia kata, ustaz, tahun depan saya berazam, saya nak buat amal ibadat banyak lagi, saya nak tebus kesalahan saya. Maka pada tahun yang kemudiannya itu, belum lagi sampai Ramadan, dia sakit. Dia sakit, dia tak bercakap dengan orang. Entah mungkin dia berzikir, wallahu a'lam. Tiba-tiba saya datang, dia bercakap. Saya kata rehat, dia kata ustaz datang saya mahu bercakap. Nak bercakap. Dia beritahulah mengenai dirinya, mengenai cita-citanya ingin beribadat kepada Allah. Setiap kali sesak napasnya, doktor akan letak oksigen dia. Sampai satu peringkat dia beritahu, tolong jangan letak oksigen. Dia dah beritahu isterinya, dia tak tahu jangan. Kerana dia sudah tidak sabar untuk berjumpa Allah. Sampai dia pesan isterinya, kalau dia sesak nafas, tolong jangan letak lagi oksigen. Sebab dia dah bersedia dah, dia kata. Sudah bersedia dah, dia kata, nak jumpa Allah Ta'ala. Masa tu katanya dengan bentuk isyarat. Maknanya masa tu dia dah bagi tahu dah. Kemudian akhir-akhirnya dia bentuk isyarat, ngiling-ngiling kepala dia, supaya kalau dia sesak. Dan ketika dalam keadaan dia nazak, saya sempat membaca Yasin. Dan Yasin itu dibaca tak sempat habis, lalu dia akan kembali ke rahmat Allah. Lepas dia wafat, kelihatan wajahnya seperti tersenyum saja. Wallahu alam, dia dengan Allah. Tapi kita mengharapkan kebaikan. Sebab itu kita tidak boleh menghina orang yang melakukan kesalahan. Allah Ta'ala ini dia maha pengasih. Walaupun sedikit amal, mungkin umur dia 60 baru dia bertaubat, tetapi Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala maha pengasih, dia boleh terima taubat sesiapa saja. Walaupun 2-3 hari nak wafat taubat, Allah Ta'ala boleh terima. Maka golongan yang kedua ini, di tengah perjalanannya dia sedar, lalu dia bertaubat kepada Allah. Maka demikianlah kita. Hendaklah dikatakan bahawa di dalam kitab Tajuk Arus mengatakan bahawa kalau kita fikir bahawa kita selama ini lalai kepada Allah, maka kita kena banyakkan berzikir kepada Allah. Yang pertama, kita kena banyak istighfar kepada Allah. Kerana istighfar itu adab kita dengan diri kita. Adab kita dengan diri kita adalah kita tidak boleh menzalimi diri kita. Kita tidak boleh menzalimi diri kita dengan melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi kita gunakan diri kita kepada maksiat. Banyak mana lidah kita guna kepada perkara yang buruk. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Daripada dia cakap sia-sia, baik dia diam. Kalau nak cakap yang baik, cakaplah banyak-banyak agar percakapan itu mendatangkan pahala.
Bagaimana dengan anggota mata kita yang digunakan kepada maksiat, tangan kita, kaki kita dan seumpamanya. Maka dengan anggota nikmat Allah kita guna pada maksiat, kita telah salah guna nikmat Allah, maka adab kita dengan diri kita, kita banyak istighfar. Istighfar kepada Allah. Satu hari Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya mencabut sang hamba Allah yang saleh. Lalu ketika mana saja hamba itu, malaikat itu ingin mencabut hamba Allah ini, maka malaikat itu tidak mampu mencabutnya. Nak dicabutnya ikut kakinya, rohnya tidak keluar. Nak cabut ikut tangan, tidak keluar. Nak cabut ikut lidah pun tidak keluar. Ikut telinga, ikut mata, semua tidak keluar. Maka malaikat itu mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau Tuhan yang maha mengetahui hal hamba-Mu. Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikatku, kenapa rohnya tidak mampu keluar? Kerana tidak ada anggota yang aku kurniakan kepadanya kecuali digunakan pada abdi kepada Allah. Matanya tidak pernah melihat maksiat, lidahnya sering berzikir, telinganya mendengar nasihat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak tahu hati kamu berpenyakit, kamu dengar nasihat, lalu kamu tidak suka nasihat kerana nasihat itu menghantam nafsu kamu, maka ketahuilah kamu berpenyakit. Lalu dalam keadaan macam itu, bila mana sahaja Allah Ta'ala kata ini hamba aku yang gunakan nikmat pada jalan aku ini, maka kamu cabutlah ikut umur kepalanya, maka barulah dicabut. Sebab itu kita hari ini kita melakukan amal ibadat kepada Allah, dalam waktu yang sama kita juga kena banyak istighfar. Kata Rabi'atul Adawiyah, orang yang beristighfar itu kena istighfar di atas istighfarnya yang lalai. Maka yang pertama disuruh zikir kepada Allah, adab kita dengan diri kita adalah memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Yang kedua, adab kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tajul Arus, sesiapa yang merasakan bahawa dalam kehidupan dia lalai, dan masa zaman remajanya, mungkin zaman mudanya itu dia banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah, lalu dia merasakan bahawa sedikit saja amalnya, sedangkan dia mahu menambah amal ibadatnya tetapi tidak upaya dengan kedudukan tenaganya sebagai contoh, maka hendaklah dia memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang banyak berselawat maka pahalanya banyak sebagaimana dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adab kita dengan Allah. Kita banyak salah adab dengan Allah. Saya contohkan adab kita dengan Allah. Kita sebut tentang doa sahaja. Kita kalau kita berdoa, dalam hati kita, kita minta Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Padahal kita seorang hamba, siapa kita nak suruh Allah ikut kita? Tidak, orang-orang soleh itu mereka berdoa sebagai hamba kepada Allah. Dia berdoa, tapi dia serah Allah. Dia tak mengharapkan Allah Ta'ala ikut kehendak dia, kerana dia tahu malu dia nak suruh Allah Ta'ala ikut dia. Banyak dah kita, kadang dalam doa pun kita salah adab dengan Allah. Dan kadang-kadang kita kecewa dengan doa kita, Allah Ta'ala tidak kurniakan, tidak makbulkan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memberi apa yang kita hendak, Allah Ta'ala memberi apa yang ia hendaki. Allah lebih maha mengetahui. Kadang-kadang kita minta murah rezeki tetapi tidak diberi-beri, kita tidak sedar Allah Ta'ala tambah nikmat kesihatan kita, Allah Ta'ala tambah nikmat ibadat kita. Maka oleh kerana kita banyak salah adab dengan Allah, maka disuruh kita banyak istighfar, banyak la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini zikir apabila kita banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga tadi, kembali tadi kisah tadi, golongan yang ketiga ada golongan
apabila dia sampai di atas muka dunia, dia dilahirkan oleh Allah, dia pun sedar bahawa dia duduk di atas muka dunia ini untuk beramal saleh. Allah Ta'ala perintah dia untuk menjadi hamba kepada Allah, dan dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disibukkanlah dia dengan beribadat kepada Allah. Daripada kecil sampai besarnya, maka untunglah dia. Bila dia balik berjumpa Allah, membawa bekalan yang begitu banyak, maka beruntung orang yang terselamat daripada tipu daya. Hari ini kita ingin melakukan ibadat kepada Allah, dan kita tahu kita sebagai hamba Allah, kita hendaklah melakukan ibadat kerana ini perintah Allah. Tetapi bila mana kita nak melakukan ibadat kepada Allah, banyak halangan-halangan. Halangan kita nak beribadat kepada Allah, yang pertama dunia. Apakah yang dikatakan dunia? Dunia inilah sesuatu perkara yang melalaikan kita. Dengan pemberian Allah itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Sama ada dunia itu berbentuk maskan, tempat tinggal. Sama ada dunia itu berbentuk markab, kenderaan. Sama ada berbentuk malbas, pakaian. Sama ada berbentuk mat'am, makanan. Sama ada berbentuk mashrab, minuman. Maka itu semua dunia. Sama ada ia berbentuk amwal, harta-harta. Itu semua perkara dunia. Sama ada dia berbentuk anak-anak, dia berbentuk isteri, keluarga, dan berbentuk permainan, berbentuk hiburan. Itu semua dunia. Semua dunia. Sesiapa yang mendapat perkara ini, nikmat-nikmat ini, lalu nikmat ini menyebabkan dia lupa kepada Allah, sama ada dengan sebab tempat tinggalnya. Kadang-kadang kita, kalau kita baiki rumah, kita baiki dapur kita, sudah dibaiki dapur, kita kata dapur kita sudah elok, tandas tidak elok, dibaikinya tandas. Dapur sudah elok, tandas sudah elok, mana silin tak letak lagi, dibaikinya silin. Sudah tengok dapur indah, ruang tamu, dibaikinya ruang tamu. Akhirnya dihabiskan masa di situ sahaja bertahun-tahun. Kau fikir, lalai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya yang pertama yang menjadi halangan kita melakukan ibadat adalah perkara dunia ini. Perkara dunia ini yang menyebabkan kita terhalang pada ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, Abdullah ibn Umar, dia sembahyang. Bila dia sembahyang saja, ketika dia sembahyang di dalam kebunnya, lalu melintas seekor burung. Burung itu melintas di hadapan mata, lalu hinggap di satu dahan. Dia pun lihat burung tadi singgah di dahan yang lain, pada pokok yang lain, kemudian hilang, terbang hilang. Baru dia sedar di dalam sembahyang. Lepas sembahyang, diinfaknya kebunnya pada jalan Allah Ta'ala, kerana melalaikan dia dalam melakukan ibadat kepada Allah. Abdul Rahman ibn Auf, dia seorang yang kaya raya, sehingga dikatakan dia adalah orang yang mempunyai tangan yang barakah, tangan yang berkat. Ditanya dia, sebab apa kamu ni dikira tangan kamu berkat? Kamu tidak ada apa-apa, datang Madinah jadi kaya juga. Nabi tidak larang Abdul Rahman itu kaya, tidak. Bahkan Abdul Rahman ibn Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di antara orang yang awal masuk syurga, dijamin oleh Rasulullah. Kata ulama, jangan musuhi harta, jangan musuhi dunia, musuhi apa yang ada dalam hati kamu. Lalu dalam keadaan macam itu, Abdul Rahman ibn Auf satu hari dengan kenderaan dia, dengan unta yang penuh bahan barang-barang yang untuk diperniagakan, dengan hamba-hamba yang bertugas untuk menjaga barang-barangnya. Ketika itu perniagaannya begitu laris. Orang kata hari ni apa, terlajak laris.
Maka gembira dia tengok orang berebut-rebut barang dia. Tiba-tiba dia mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia mendengar azan, maka dia tidak seperti biasa. Hari ini dia agak menangguhkan sedikit kerana rasa seronok dengan perniagaan dia. Lalu dia pergi sembahyang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agak lewat sedikit. Mana? Bukan dia tidak dengar azan, memang dia dengar. Lalu selepas daripada itu, dia rasa bersalah. Lalu dia infakkan segala apa yang dia ada hari ini. Segala keuntungan hari ini diinfakkan. Unta-unta itu diinfakkan. Hamba-hamba itu dimerdekakan. Semua pada jalan Allah Ta'ala. Lalu dia bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah infak demikian. Adakah pahala saya yang saya infak ini dapat menampung sembahyang saya yang lambat tadi?" Lalu Rasulullah kata, "Ya Abdul Rahman, walaupun kamu ada dunia dan segala isinya, kamu infak pada jalan Allah, kamu tidak akan dapat sama dengan apa yang kamu kurang kerana sembahyang lewat kamu sembahyang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu menangislah Abdul Rahman ibn Auf. Maka yang pertama, halangan kita adalah dunia. Yang kedua, halangan kita beribadat adalah makhluk, orang-orang yang kita kasihi. Jangan sampai anak dan isteri kita ini penghalang untuk kita melakukan ibadat. Jangan sampai anak dan isteri kita ini menyebabkan kita dilalaikan daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau anak isteri itu tarik kita daripada meninggalkan ibadat, maka demikianlah dia akan tarik kita masuk dalam neraka dekat negeri akhirat. Walaupun sang suami itu taat, ahli ibadat dan sebagainya, nanti ketika suami itu nak masuk syurga, akan kedengaran suara, "Ya Allah, tahan lelaki itu." Bila dilihat rupa-rupanya itu isterinya, bila dilihat itu boleh jadi anak perempuannya, boleh jadi itu anaknya. Dia ini beribadat dahulu hanya fikirkan dirinya, dia membiarkan kami dalam kelalaian. Akhirnya ditariknya anak isterinya itu dengan dianya masuk di dalam api neraka, wal-iyazubillah. Kita minta ampun, minta doa agar Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala beri petunjuk kepada ahli keluarga kita. Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita dan dalam hati anak dan isteri kita ingin melakukan ibadat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai kata ada isteri-isteri kami yang tidak pandai baca Quran, Engkau pemudahkanlah ia membaca Quran, ya Allah. Andai kata ada di kalangan anak-anak kami yang dia berat untuk sembahyang, ya Allah, Engkau ringankanlah dia untuk mengerjakan sembahyang, ya Allah. Andai kata ada di kalangan kami yang adik-beradiknya yang tidak melakukan ibadat, Kau berilah kepada mereka hidayah agar ia melakukan ibadat. Andai kata ada di kalangan kami ibu bapa mereka yang tidak lagi melakukan ibadat, Kau berilah hidayat dan taubat kepadanya agar ia bertaubat dan mendapat hidayat-Mu, ya Allah. Maka ingat, halangan yang kedua adalah halangan makhluk. Halangan makhluk ini seringkali menyebabkan kita ini lalai kepada Allah. Maka dua halangan yang zahir, satu adalah dunia, dua adalah makhluk. Cara menghadapi dunia ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kita untuk menghadapi dunia ini, kita kena sedaya upaya menjadikan diri kita orang yang zuhud kepada Allah. Dunia dihadapi dengan zuhud. Dengan arti kata, kita ambil sekadar yang perlu dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala telah memberi kita pekerjaan, alhamdulillah, teruskan dengan pekerjaan. Ingat, jangan tinggalkan pekerjaan sampai kita nanti bergantung harap hati kita dengan orang. Kerana Nabi SAW bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi." Bukanlah orang itu baik di sisi Allah, dia meninggalkan dunia kerana akhiratnya. Maka yang pertama, kita ini
hendaklah bersifat zuhud. Maksudnya sebagai orang awam. Zuhud orang awam, bukan zuhud orang mutaqarrabin. Dengan arti kata kita perlu bekerja. Bila dapat kerja, bila Allah Ta'ala memberi rezeki, kita gunakan rezeki itu pada jalan yang diredai oleh Allah. Kalau kita guna duit itu untuk beli TV, pastikan jangan kita guna TV untuk lalai. Saya dahulu pertama kali orang ajak masuk TV, saya syaratkan, saya yang beri syarat pada dia. Saya kata apa, saya nak masuk TV boleh, tapi saya nak pakai macam ni. Kalau dia tak bagi, saya tak masuk lah. Dia pun nampak serba salah, dia kata tak apalah, tak nak pakai-pakailah. Pakai-pakai, dia tak apa, takut orang atas. Ada lagi atas pada tu lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan arti kata Imam Ghazali, kamu ambil sekadar yang perlu. Sudah ada pekerjaan, alhamdulillah, teruskan pekerjaan. Sudah ada kenderaan, alhamdulillah, gunakan kenderaan pada jalan baik. Sudah ada rumah, maka pastikan rumah itu jangan ada maksiat di dalamnya. Maknanya sudah ada keluarga, pastikan pendidikan agama. Alhamdulillah, betapa besar nikmat Allah. Kenapa kita perlu lagi lebih-lebih yang boleh menyebabkan kita lalai pada Allah? Cukup, saya rasa yang ada depan ini sudah ada. Rumah ada, kenderaan ada, keluarga yang ada, semua sudah ada. Tumpukan kita kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada selebihnya infaklah pada jalan Allah. Tadi saya beritahu dekat UMS Cawangan Labuan. Saya kata, mampukah kita sembahyang 500 rakaat? Tidak mampu. Siapa mampu boleh angkat tangan? Tak mampu. Siapa mampu sembahyang 1000 rakaat? Ali Zainal Abidin 1000 rakaat satu hari. 1000 rakaat satu hari. Maknanya ada yang sembahyang 500 rakaat, ada yang khatam 1 minggu 2 kali. Urwah Ibnu Zubair paling kurang 1 minggu 2 kali khatam, paling kurang. Mereka buat amal ibadat. Mampu kita nak buat amal ibadat banyak-banyak, tapi insya-Allah boleh mendapat fadilat umpama itu. Orang yang ada harta ini, gunalah pada jalan Allah. Sebagai contoh, kalaulah satu orang itu berjumpa dengan bendahari masjid, dia pun kata, berapa api air sebulan di sini? Bendahari masjid pun khabarlah, beritahulah. Contoh saja 800 contoh. Dia kata, izinkan saya biar saya bayar bil ini. Maka dia pun bayar. Bil itu dikira selama 1 bulan. Bil api, bil air. Selama 1 bulan, orang yang sembahyang menggunakan api elektrik yang dia bayar. Selama 1 bulan, orang mengambil wuduk dengan bil air yang dia bayar. Dia akan mendapat fadilat dengan orang yang beribadat disebabkan dengan pertolongan dia. Boleh jadi orang yang dengan elektrik ini berapa rakaat orang sembahyang. Betapa untungnya. Betapa untung bagi orang faham, bagi orang yang faham. Dia akan dapat. Sebab itu kena tukarkan nilaian. Kalau kita tidak bekerja, tidak ada harta, kita nak cari fadilat macam ini suka. Maka berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam ketika itu ada 2 kelompok. Satu kelompok kaya, satu kelompok miskin. Tapi mereka itu rohama ubainahum, berkasih sayang. Yang miskin zaman Rasulullah, yang miskin itu dia lapar, lalu orang bagi dia kambing, daging kambing. Daging kambing ni dia ke daging ataupun makanan yang ada kedudukan. Dia pun nak makan, tapi bila dia nak makan dia teringat, aku tidak sanggup makan, takut jiranku lapar. Dia ambil, dia beri pada jiran. Ketika jiran dia terima, memang benar jiran dia lapar. Bila jiran dia nak makan, aku sudah rasa kepedihan lapar. Biarlah aku lapar, sekarang jiranku tidak lapar. Diberi pada jirannya. Akhirnya daging kambing itu sampai pada tuan yang pertama. Masing-masing tidak sanggup untuk makan, kerana tidak sanggup melihat jirannya lapar. Ini tabiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Maka demikian. Sebab itu kita hari ini,
kalau kita diberi nikmat oleh Allah, jangan lupa Allah. Allah Ta'ala akan tambahkan. Maka jadilah kita orang yang zuhud. Dengan arti kata, kita merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri, dan yang kita gunakan untuk kepentingan kita, seperti memberi nafkah kepada ahli keluarga kita, yang lebih itu tukarlah pada jalan agama. Untung, sangat-sangat untung. Robiha Suhai kata Rasulullah. Untung Suhai. Untung apa? Habis harta. Suhai ini habis hartanya. Nabi kata untung habis hartanya kerana dirampas oleh orang-orang Mekah. Untung. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mahukah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan? Allah Ta'ala sebut tijaratan, tijarah perniagaan. Kenapa disebut perniagaan? Kerana manusia itu sukakan perniagaan, kerana menguntungkan. Memang untung. Ini Allah Ta'ala tahu. Cuba cari tafsir. Tijarah tu benda apa? Meniaga apa? Meniaga rumah ke? Meniaga kereta ke? Meniaga apa? Dia punya keuntungan dia itu adalah tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Apakah modalnya? Setiap perniagaan ada modal. Apakah modalnya? Modalnya hendaklah kamu tu'minu nabillahi wa rasulih. Modalnya beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dengan jiwa raga kamu. Maka ingat, pastikan dunia itu tidak menghalang kita untuk melakukan amal ibadat kepada Allah. Sesiapa yang bekerja sampai waktu sembahyang, berhentilah. Was'au ila zikrillah wa zaul baik. Idza nudiya lis-salah, bila sampai azan hari Jumaat ke hari yang lain ke hari-hari yang lain, was'au ila zikrillah, segeralah kamu mengingati Allah. Wa zaul baik, tinggal jual beli. Tinggal jual beli. Siapa yang menyangka kalau saya pergi semayang ini maka sempitlah rezeki saya, sebenarnya dia meninggalkan semayang, dialah yang menyempitkan rezeki. Bukan menyebabkan dia yang membunuh, tidak. Dia yang mencari jalan untuk dia sempitkan rezeki. Boleh tak ambil masa sikit? Tak apa, tak apa panjang pun 5 minit, 10 minit pun tak apa. Baik. Yang kedua, makhluk. Makhluk ini sering melalaikan kita kepada Allah, sering melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Maka jalan dia ini, yang pertama, kita ini maknanya pastikan seorang suami, seorang ayah, dia yang menguasai keluarga dia. Dia mesti heret bawa ahli keluarganya kepada agama. Jangan sampai ahli keluarganya itu lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah-setengah ulama tidak mahu mengajar anak isterinya hidup dalam kemewahan. Setengah-setengah ulama sentiasa maknanya memberi nasihat kepada para isterinya agar kembali kepada Allah. Wa'mu ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh dia sembahyang dan sabar di atasnya. Dan halangan kita yang ketiga adalah nafsu. Saya terus kepada nafsu kerana nafsu inilah yang paling berat. Kerana sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Sengatan binatang yang berbisa letak obat, hilang bisanya, sehat orang itu. Tetapi sengatan nafsu itu membawa kepada mati. Orang itu duduk dalam nafsu. Wal-iyazubillah. Maka nafsulah penghalang kita nak melakukan ibadat. Ada 3 jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah, untuk seorang itu nak melawan hawa nafsu. Yang pertama, jalannya adalah jalan mujahadah fi sabilillah. Jalan mujahadah, lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu ni dengan 4. Yang pertama, mengurangkan makan dan minum. Siapa kurang makan, kurang minum, gagah kuat beribadat. Boleh tengok bulan Ramadan. Kerana bila orang lapar, nafsu dia paling takut apabila orang berlapar. Mungkin kita tak tahan. Yang kedua itu kurang bergaul dengan orang-orang. Orang bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita kepada Allah.
Yang ketiga, kurang bercakap. Yang keempat, kurang tidur. Mujahadah ini berat. Mujahadah ini berat. Siapa yang boleh kurang makan, kurang minum, kurang bercakap, kurang bergaul, maknanya kurang tidur, ini dia berjaya mengalahkan nafsu. Tapi kita orang awam ni tak tahan ni, kurang tidur pun payah. Kurang makan dan minum itu dengan memperbanyakkan puasa ataupun dengan sedikitkan makan. Kurang bercakap itu dengan memperbanyakkan berzikir ataupun bercakap yang baik-baik. Kurang bergaul itu dengan arti kata sentiasa beruzlah, mengasingkan diri dengan bertafakur. Dan yang keempat, kurang tidur dengan banyak berjaga malam. 4 perkara ini. Sesiapa yang berjaya lakukan ini, dia dapat menguasai nafsu. Itu jalan yang pertama. Agak-agak jalan pertama ni mudah ke payah? Rasa payah rasanya. Kalau payah, pergi jalan yang kedua. Jalan yang kedua untuk mengalahkan nafsu adalah yang pertama, banyak bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat. Makan banyak pun bertaubat. Tidur banyak pun bertaubat. Taubat sama. Oh, ini jalan kedua. Mereka memperbanyakkan bertaubat. Dan yang kedua, dengan memperbanyakkan hadir majlis ilmu. Kerana nafsu rasa berat dengan majlis ilmu. Memang begitu. Hadir dengan banyak ilmu. Dan yang ketiga, cuba beramal, memperbanyakkan amal. Maknanya lepas pada ni tak boleh tengok TV dah. Tak boleh dah nak tengok TV apa semua. Nak duduk orang kata lepak-lepak, tak boleh dah sepatutnya. Jadi dengan amal, itu jalan yang kedua. Kalau berat juga dengan jalan kedua untuk menghancurkan nafsu, pergi jalan yang ketiga. Rasa ni jalan yang terakhir lah. Ada lagi masa, mungkin lain kali lah kalau jepuk. Jalan yang ketiga itu adalah untuk menghancurkan nafsu dengan banyak berzikir. Sehari zikir. Sehari berzikir. Sampai 5,000, 3,000, seumpama banyak berzikir. Banyak berzikir. Dan yang kedua, jalan yang ketiga ni, yang kedua, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang sebagusnya kita jumpa dengan orang soleh. Orang soleh tu kata pada kita, mu ni banyak takabur, mu ni banyak dunia. Hak gitu bagus. Kita hak gitu kita lari. Maknanya itu berkawan dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh yang dimasukkan ni apa? 3 sifat dia. Yang pertama, bila bercakap menambahkan ilmu kepada kita, yang kita perlu bergaul dengannya. Maknanya. Yang kedua, bila kita bergaul bersama dengannya, mengubah akhlak kita. Tak berani dah cakap-cakap buruk-buruk semenjak kawan dia dengan kena dia kata sekali kita pun setak, tak berani dah nak cakap. Mengubah akhlak kita. Yang ketiga, duduk dengan dia, mengingatkan dia kepada akhirat, mengingatkan kita kepada akhirat. Ini di antara jalannya. Jadi rasa setakat inilah. Minta maaf ambil masa. Setakat ni ambil masa belaka. Minta maaf, insya-Allah. Apa yang saya kata malam ini bukan nasihat kepada jemaah, tidak. Nasihat pada diri saya sendiri yang banyak lalai, yang ingin memperbaiki. Dan saya datang ke sini bukan apa, sebagai riadah diri saya. Riadah diri saya, tinggal anak isteri untuk ingat kita pada Allah. Kadang-kadang mencari ilmu juga. Sebab tu saya biasa datang tanya orang, sini siapa orang-orang tua yang boleh beri nasihat pada saya. Alhamdulillah, tadi jumpa seorang, banyak dia kata pada kita. Maknanya insya-Allah moga-moga beri manfaat. Saya minta izin sikit, kita tak ada doa, baca doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami kasihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatkanlah jemaah di sini ya Allah, imamnya, bilalnya, siaknya dan para jemaah di sini, muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan
kekuatan kepada kami semua ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau jadikan majlis ini majlis yang sia-sia ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah, kerana terimalah amalan kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat ya Allah, jangan kau pandang kami dengan pandangan kemukaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengadu padamu ya Allah, betapa lemahnya kami melawan hawa nafsu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami dalam melawan hawa nafsu ya Allah. Tolonglah kami dalam melawan tipu daya syaitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami lalai padamu ya Allah. Banyak nikmat Engkau beri pada kami ya Allah. Engkau beri nikmat mata, lidah, telinga, tangan dan kaki dan seumpamanya ya Allah. Namun kami lakukan maksiat padamu ya Allah. Alangkah baiknya-Mu ya Allah, kami lakukan maksiat, Engkau berikan nikmat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagaimanakah kami di sisi-Mu ya Allah. Andai kata kami ini fasik ya Allah, jadikanlah kami orang-orang beriman ya Allah. Andai kata kami ini munafik ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman padamu ya Allah. Andai kata kami ini jauh dengan-Mu ya Allah, dekatkanlah kami ya Allah. Ringankanlah kami dalam melakukan amal ibadat ya Allah. Andai kata hati kami kotor ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang lain kami inginkan padamu ya Allah, kecuali keampunan-Mu ya Allah, kecuali keredaan-Mu ya Allah, kecuali rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan mendapat kemukaan-Mu ya Allah. Akhirkanlah kalimah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkan kalimah tauhid ini dalam hati kami ya Allah, sehingga kami berjumpa dengan-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab kubur-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Selamatkanlah kami ketika di padang mahsyar nanti ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti ya Allah bersama dengan para nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, beratkanlah timbangan kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mendapat surah amalan di sebelah kanan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dapat minum air telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon syafaat Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon syafaat Nabi-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami ketika titian siratal mustaqim ya Allah, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang ya Allah. Tolonglah kami ketika titian siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami kumpul segala dosa kami ya Allah. Kami ketuk pintu keampunan-Mu ya Allah. Bukalah ya Allah, terimalah kami semua ya Allah dengan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak layak masuk syurga-Mu ya Allah. Kami tidak tahan azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.